Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada pagi ini. InsyaAllah kita masuk tajuk pendidikan Islam, subjek pendidikan Islam tahun 6. Siapa yang tak sempat ikuti kelas Google Meet tadi, boleh ikuti di sini. Dan siapa yang ikuti Google Meet tadi boleh rujuk di sini semula untuk ulang kaji. Baik, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muntakim. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab, ihzimhum wansurna alaihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita mulakan terus. Hari ni tajuk apa? Kita tengok. Kamu buka muka surat 82. Boleh rujuk buku teks muka surat 82. Kita akan belajar bahagian akidah. Bahagian akidah. Okay. Sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmizi. Okey, kita akan bicara tentang tajuk Allah bersifat kalam. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitab Allah, dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan akan digandakan dengan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Jadi setiap satu-satu huruf ni akan digandakan menjadi 10 kali ganda pahala membaca Al-Quran. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kamu terus membaca Al-Quran setiap hari. Okay. Subhanallah, besarnya ganjaran pahala membaca kalam Allah. Okay, baik. Info. Al-Quran ialah kalam Allah yang diturunkan sebagai mukjizat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membacanya merupakan satu ibadah. Ini mukjizat Nabi ni, Al-Quran ni, dan dia membacanya menjadi satu ibadah kepada kita semua umat Islam. Bukan surat 83. Erti sifat kalam. Apa maksud sifat kalam? Okay. Kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam. Hukum beriman apa? Wajib. Sifat kalam Allah bererti Allah maha berkata-kata. Allah Ta'ala maha berkata-kata tanpa memerlukan alat, bantuan dan perantaraan. Tidak memerlukan alat. Macam kita perlukan lidah untuk bercakap, tapi Allah tidak memerlukan apa-apa alat perantaraan. Itu menunjukkan Allah maha berkuasa. Okey. Cara Allah berkata-kata tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Jangan nak samakan dengan makhluk. Tak sama. Allah berkata-kata, kita tak boleh bayangkan sama dengan makhluk. Okey, baik. Seterusnya, dalil nakli. Apa dalil nakli ataupun bukti daripada sumber Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tengok apa bukti Allah menunjukkan Allah bersifat kalam. Okey, ni
firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 164. Maksudnya, dan Allah telah berkata-kata kepada Nabi Musa dengan kata-kata secara langsung, tidak ada perantaraan. Itu tidak ada perantaraan. Dalil akli. Apa dalil akli? Dalil daripada akal fikiran kita. Kita cuba fikir, jika Allah tidak boleh berkata-kata, maka berlakulah kekurangan baginya. Sedangkan mustahil bagi Allah bersifat kekurangan. Jadi mustahil lah kalau jika Allah tak boleh berkata-kata, akan berlakulah kekurangan pada Allah SWT tu. Mana boleh, mustahil lah bagi Allah ada sifat kekurangan. Okey, sesungguhnya bagi Allah segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Okey, info. Sifat kalam Allah mengandungi suruhan, tegahan dan pemberitahuan yang berupa wahyu kepada para rasulnya seperti Al-Quran, Taurat, Injil dan Zabur. Okey. Seterusnya, nilai apa yang perlu kita dapat daripada pelajaran hari ini? Menghayati dan mengamalkan kalam Allah. Itu menunjukkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hayati dan amalkan apa isi kandungan dalam Al-Quran tersebut. Okey, bukan surat 84. Teliti dan fahami. Nabi Musa alaihi salam bercakap dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Musa alaihi salam, junjungan mulia, membawa risalah Islam bergema, menentang Fir'aun bongkak derhaka, berkata-kata dengan Allah, mukjizat dikurnia. Okey, kawan-kawan yang dihormati. Kawan-kawan yang dihormati, Nabi Musa alaihi salam diutuskan Allah untuk memimpin Bani Israel ke jalan yang benar. Nabi Musa alaihi salam ialah Nabi yang boleh bercakap terus dengan Allah. Dalam Al-Quran, ia menceritakan tentang mukjizat Nabi Musa alaihi salam seperti dalam surah Taha ayat 11 hingga 15. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, maka apabila ia sampai ke tempat api itu, kedengaran ia diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku Tuhanmu, bukalah kasutmu, kerana engkau sekarang berada di lembah tua yang suci. Aku telah memilihmu menjadi Rasul. Tengok, Allah bercakap terus dengan Nabi Musa alaihi salam, menunjukkan Allah itu maha berkata-kata. Muka surat 85. Sambung. Dengarlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya akulah Allah, tiada Tuhan melainkan aku. Oleh itu, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingatiku. Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Aku sembunyikan masa datangnya supaya tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang diusahakan. Okey. Nampak dia dah? Sesungguhnya hari kiamat, Allah kata apa? Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang, tapi Allah sembunyikan masa bila akan berlaku hari kiamat tu, supaya kita ni akan berusaha setiap masa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keampunannya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Apa mukjizat Nabi Musa? Yang dapat berkata-kata dengan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman bahawa Allah bersifat kalam, dengan meyakini Allah maha berkata-kata dan kata-kata Allah berbeza daripada makhluknya, tak sama dengan kita, serta tidak memerlukan alat dan
perantaraan. Okey. Jadi apa yang kita dapat hari ini? Okey, mengakui kebesaran dan keagungan Allah. Kita mesti mengakui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Al-Quran sebagai pegangan dalam hidup. Bukan kita baca saja, kita memahaminya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama Islam. Termasuklah buku pendidikan Islam yang kita pelajari sekarang ni. Ini semuanya berkaitan dengan apa ada dalam Al-Quran tersebut. Beramal dengan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tengok rumusan kalam Allah tidak dapat dijangkau oleh akal fikiran manusia. Kita fikir macam mana pun tak lepas. Kita memang tak dapat bayangkan macam mana kalam Allah yang maha agung tu. Jangan duk bayang. Kita wajib beriman. Yang ni tugas kita. Tugas kita apa? Tugas kita adalah kita wajib beriman dengan sifat kalam Allah dan mentaati perintah Allah serta meninggalkan larangannya. Tugasan, lihat video dan fahami sifat kalam Allah. Dah lihat tadi. Buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 35 dan 36. Tasmik, Ustaz akan hubungi kamu seorang-seorang untuk membaca Al-Quran atau Iqra' melalui video call atau Google Meet. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi